Jalan raya yang rosak, orang kata akan kita akan nampak kesesakan lalu lintas hanya kerana satu lubang yang kecil. Kita akan nampak kerosakan harta benda, kemalangan, mungkin kehilangan nyawa juga. Jadi sampai bila harus rakyat Malaysia mengharungi masalah ini. Jadi kita bersama dengan insya-Allah Datuk Zahrul Hakim Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya, orang yang tepat yang harus kita wawancara. Terima kasih Nas. Terima kasih Anin. Baik, Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih bersama dengan kami, dan pastinya kita sebenarnya di sini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penonton di luar sana tentang keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin sebelum itulah kita nak tahu berdasarkan aduan, berdasarkan pemantauan pihak Kerja Raya sendiri, bagaimana tahap keadaan fizikal jalan raya di Malaysia sekarang ini? Okey, Waalaikumsalam dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Nas, Anim. Secara pertama kali untuk jalan persekutuan sebenarnya di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya yang diwartakan ialah lebih kurang 20,000 kilometer sahaja. Ini melibatkan jalan-jalan premier dan lebuh raya. Sedangkan kalau mengikutkan buku statistik jalan 2021, jalan di seluruh negara kita yang ada 267,000 kilometer. Jadi di bawah KKR ni hanya 7.5% saja daripada keseluruhan jalan yang ada di negara kita. Dan 20,000 ni 15,000 di Semenanjung, 1,500 di Sabah, 1,500 km di Sarawak dan 2,000 km lagi lebuh raya. Manakala yang baki 100,000 lebih tu, 247,000 maaf, 247,000 ialah jalan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan ada agensi-agensi kerajaan persekutuan yang lain. Jadi secara keseluruhan jalan di negara kita ni di bawah kita kena lihat siapa pemilik ataupun custodian terhadap jalan tersebut. Di bawah bidang kuasa siapa. Sebab apa yang kita perhatikan, jalan-jalan di bandar ni kebanyakannya adalah di bawah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT yang berkenaan. Baik. Jadi di sini kita harus caknakan siapa rakyat Malaysia harus membuat laporan tu. Kadang-kadang bila kita nampak lubang kat jalan ni, nak komplain kat siapa, dekat majlis perbandaran ke, kita nak pergi bagaimana ke kita sebagai rakyat nak tahu pembahagian di bawah bidang kuasa siapa? Terima kasih Anim. Memang betul kita mengamalkan pendekatan dasar norong dua polisi. Maknanya semua aduan yang diterima oleh KKR kita akan salurkan kepada pihak yang terlibat. Jika jalan tersebut di dalam projek, kita akan maklumkan kepada pasukan projek yang terlibat. Jika di bawah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, kita akan salurkan. Dan untuk jalan negeri, kita akan maklumkan kepada JKR negeri. Jadi di sini, di pihak Kementerian Kerja Raya, kita ada lebih daripada 11 saluran aduan kepada orang awam untuk memberikan maklumat dan aduan kepada kita, dan kita akan salurkan kepada pihak yang berkenaan dalam tempoh masa yang sesegera mungkin lah. Supaya tindakan dapat dilakukan kan? 11 ya? 11 aduan. 11 platform atau pelantau untuk membuat aduan. Jadi kepada anda di luar sana yang pernah mengalami kemalangan, 11 tu banyak juga. Kadang-kadang fikir kepala mana satu kita nak telefon. Jadi kita bertanya kepada seorang mangsa kemalangan yang kita bawakan kepada MHI, iaitu Encik Muhammad Yunus Ismail, iaitu mangsa jalan raya rosak dari Ampang, Selangor. Assalamualaikum Encik Yunus. Waalaikumsalam. Baik, Encik Yunus, terima kasih sudi bersama dengan kami untuk berkongsi. Kita difahamkan dapatlah juga tengok gambar. Nanti mungkin kita akan tayangkan juga gambar Encik Yunus lepas berlakunya aksiden tu, kemalangan tu. Disebabkan keadaan jalan raya yang kita nampak selepas turapan dilakukan, ada pembahagian di situ kan. Beza tinggi dan rendah tu. Jadi beberapa inci kita nampaklah keadaan di situ. Tapi kita nak tahu juga macam mana keadaan itu boleh berlaku. Kemalangan ini boleh berlaku, Encik Yunus. Okey, masa tu pukul 6.30 pagi, saya dari Ampang nak pergi ke Hulu Langat. Baik. Dan masa tu gelap. Lepas tu saya jatuh. Jatuh sebab kita tengok turapan tu tak penuh sampai ke tepi jalan. Dalam 1 meter lebar ada gap dia lah. Lepas tu tebal tu dalam 3 ke 4 inci. Ui, teruk juga kecederaan yang berlaku. Jadi adakah Encik Yunus hanya mengalami kecederaan ringan saja? Saya mengalami 7 jahitan dekat dahi. Lepas tu bahu belah kiri dislocated.
dan ada luka-luka di tempat lain lah. Apakah tindakan susulan yang diambil Encik Yunus ya? Saya pergi buat report polis. Dan ada satu hamba Allah, dia tolong saya lah uruskan A sampai Z. Maksudnya dia uruskan claim dekat kontraktor tu tanpa sebarang bayaran. Okey, ada insan yang membantu pada ketika itulah kan. Okey, Encik Yunus, sambil-sambil tu kita Okey, sambil-sambil tu kita juga bersama dengan Datuk Zahrul untuk berkongsi juga. Datuk, mungkin respon daripada Datuk sendiri untuk melihat pada situasi ini. Okey, sebenarnya untuk setiap projek yang sedang dilaksanakan, pihak kontraktor perlu mematuhi pelan pengurusan trafik. Dan pelan pengurusan trafik ni biasanya memang piawai yang digunakan untuk semua pelaksanaan projek-projek yang sedang dibina lah, dilaksanakan. Jadi isu-isu yang melibatkan TMP ataupun Traffic Management Plan ni, kalau berlaku kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian pihak kontraktor, kita sarankan untuk membuat aduan polis. Dan pihak pengadu juga boleh memfailkan ke pihak mahkamah lah melalui sama sivil dan sebagainya. Dan kita ada banyak juga kes-kes yang kita hadapi. Cuma saya nak maklumkan berkaitan dengan bidang kuasa jalan tersebut. Jadi kita kena pastikan jalan tersebut di bawah agensi mana. Sebab sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk Jalan Persekutuan di bawah KKR, Lebuh Raya juga di bawah KKR. Tapi kebanyakan jalan-jalan di dalam bandar adalah di bawah pihak berkuasa tempatan. Jadi saluran yang tepat tu perlu diberikanlah untuk memastikan tindakan segera boleh diambil. Boleh diambil ya. Okey. Kalau kemalangan berlaku di sesebuah kawasan itu yang melibatkan keadaan fizikal jalan itu tidak baik dan sebagainya, mungkin selepas itu kita nampak ada tindakan dilakukan. Tapi contohnya tidak ada lagi kemalangan berlaku. Tapi keadaan fizikal jalan dah memang teruk dah dengan berlubangnya dan sebagainya. Ia menimbulkan satu persoalan, kalau dah ada aksiden, dah ada kemalangan, barulah ada tindakan ke? Tapi kenapa kita tak prevent ataupun kita tak elakkan daripada kemalangan itu berlaku contohnya? Kalau mendengar daripada statement begitu, bagaimana respon Datuk? Sebenarnya untuk Jalan Persekutuan, kita ada 6 konsesi, syarikat konsesi yang menyelenggara Jalan Persekutuan di seluruh negara. Di mana tanggungjawab mereka antara lain ialah melaksanakan rondaan. Dan dalam masa yang sama, mereka perlu ambil tindakan jika ada lubang jalan yang ditemui, tindakan penampalan perlu dibuat dalam tempoh 24 jam. Ini untuk tampalan sementara dan dalam tempoh 3 hari untuk tampalan kekal. Jika mereka gagal, penalti akan dikenakan kepada pemaju, kepada konsesi, penyelenggaraan syarikat penyelenggaraan jalan yang terlibat. Dan dalam masa yang sama, di bawah Yang Berhormat Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah telah mewujudkan dasar sifar pothole ataupun sifar lubang sejak 2016 lagi, dan kita telah letakkan KPI ataupun petunjuk prestasi kepada jurutera-jurutera daerah. Kita ada lebih daripada 160 jurutera daerah di seluruh negara, dan kita minta mereka pastikan semua aduan-aduan yang berkaitan dengan lubang jalan ini diambil tindakan. Kita ada nampak peningkatan juga sejak Oktober 2021 ya, Nim. Hampir 63,000 jalan berlubang telah berjaya diturap. Jadi itu memang banyak tu. Tapi persoalan saya sekarang adalah kualiti bahan binaan tersebut. Jadi saya percaya pencegahan adalah lebih baik daripada respons ya. Jadi di sini kita nak tahu sebagai rakyat juga, adakah jalan-jalan persekutuan kita ni ada tarikh luput? Dahlah kita ni hujan tropika, panas dan hujan dan sebagainya. Jadi mungkin komen Datuk di sana. Terima kasih Nas. Memang benar cabaran utama Kementerian Kerja Raya ialah untuk memastikan aspek penyelenggaraan ni diberikan perhatian disebabkan setiap aset jalan kita ni memang ada tarikh luput ataupun lifespan dia. Berapa lama? Jadi kalau ikut World Bank, setiap jalan tu perlu diturap semula dalam tempoh 5 ke 7 tahun. Bergantung kepada kerosakan. Tetapi di dalam kes-kes tertentu disebabkan peruntukan kita agak terhad. Jadi kita jalan-jalan yang berkenaan ada sebahagiannya tidak diturap ataupun disenggara selepas daripada tempoh tersebut. Jadi di sini kita akan optimiskan ataupun gunakan peruntukan yang sedia ada untuk memastikan jalan kita sentiasa dalam keadaan selamat kepada pengguna. Berdasarkan kepada kita ada sistem HDM4 yang mengenal pasti tahap criticality ataupun sejauh mana keseriusan sesuatu laluan tersebut
Dengan peruntukan yang kita terima daripada Kementerian Kewangan, kita akan gunakan untuk jalan yang paling kritikal dahulu. Okey. Bila kita melihat kepada situasi ini, ramai juga yang beri respon, mereka faham tentang keadaan di mana kos penyelenggaraan itu lebih tinggi daripada kos pembinaan semula jalan raya, dan kita tengok rata-rata daripada kita memberi respon yang baik terhadap situasi itu. Contohnya kalau mereka dah melalui situasi itu, kemalangan dan sebagainya, adakah tindakan selepas itu yang dilakukan didapat pemantauan daripada pihak JKR terhadap jalan keadaan fizikal yang telah pun diturap ataupun diselenggara? Okey, untuk jalan-jalan yang terlibat di bawah projek ni, pegawai penguasa ataupun superintending officer bertanggungjawab sepenuhnya terhadap laluan berkenaan. Manakala untuk jalan-jalan persekutuan, ini adalah di bawah bidang kuasa jurutera daerah yang berkenaan lah. Tetapi untuk lebuh raya adalah di bawah Lembaga Lebuh Raya Malaysia sebagai agensi kawaselia lebuh raya. Jadi semua pihak yang terlibat ini memainkan peranan masing-masing dalam tadbir urus untuk memastikan jalan kita berada dalam keadaan kondisi yang selamat dan selesa kepada pengguna. Dan isu-isu yang melibatkan jalan berlubang ni, Anim, kalau kita tengok rekod, kes-kes kemalangan disebabkan oleh jalan berlubang ni, kalau mengikut statistik Bukit Aman, kurang daripada 1%. Ini yang kita terimalah. Tetapi kita tak boleh nak berkompromi berkaitan dengan faktor keselamatan ni. Dan kita telah set KPI dan kita juga telah wujudkan mata dan telinga melalui rakan KKR, satu agensi NGO yang kita engage, di mana mereka akan sampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan isu-isu kerosakan ni kepada pihak pengurusan KKR. Di sini kita akan dapat maklumat awal dan kita boleh laksanakan tindakan lebih pantas berbanding menunggu jika berlaku kemalangan. Itu yang kita nak tahu ni. Siapakah NGO ini? Adalah mereka pengguna jalan raya, ada daripada kementerian sendiri ataupun daripada mata-mata daripada rakyat begitu? Ini daripada rakyat sendiri, Nas. Dan kita sebelum ni mereka agak vokal, lantang mengkritik berkaitan dengan isu jalan. Dan kita buat engagement dengan mereka. Dan kita setuju untuk lebih kerap mengadakan pertemuan, dan mereka juga ada grup WhatsApp di mana maklumat-maklumat berkaitan dengan aduan ini disalurkan. Dan di sini kita dapat lihat keberkesanan di mana aduan-aduan ini akan diambil perhatian oleh pihak pengurusan atasan, termasuk Yang Berhormat Menteri sendiri. Yang ada. NGO satu hal, macam mana pula dengan teknologi? Macam di Selangor sekarang kita boleh buat report. Kalau ada jalan berturap tu, kita boleh gunakan aplikasi Waze. Jadi adakah KKR akan menggunakan teknologi untuk memperkasakan kita rakyat Malaysia untuk memberi laporan? Aduan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Nas, kita ada 11 aduan, termasuk media sosial, dan kita juga ada satu application berkaitan dengan aduan jalan untuk JKR. Untuk lembaga lebuh raya juga kita ada sistem aduan. Cuma saya berpandangan dalam pada hari ini dengan teknologi yang bergerak pantas ni, pihak pengguna boleh menggunakan saluran media sosial dengan lebih efektif untuk membuat aduan, terutama Facebook, Twitter. Yang ini sentiasa dipantau oleh pengurusan atasan dan juga unit komunikasi korporat KKR. Di sini kita akan dapat feedback lebih awal dan tindakan segera akan dibuat terhadap aduan yang berkenaan. Baiklah, itu antara penjelasannya. Dan Datuk, untuk akhiri perbincangan kita, apakah pesanan yang nak disampaikan kepada pengguna jalan raya di luar sana? Silakan. Harapan kami di Kementerian Kerja Raya untuk memastikan para pengguna mematuhi peraturan di jalan raya, dan kita sedia maklum faktor kemalangan disebabkan oleh kejuruteraan jalan ni sebenarnya berbanding dengan kecuaian manusia adalah rendah. Kalau ikutkan MyROS, dapatan MyROS, majoriti 80% adalah disebabkan oleh kecuaian manusia. Hanya lebih kurang 5% disebabkan oleh faktor kejuruteraan jalan. Tetapi kita di pihak Kementerian Kerja Raya yang bertanggungjawab untuk menyelenggara jalan-jalan 20,000 km jalan di negara ini, kita akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik. Tahap perkhidmatan yang terbaik kita dapat berikan kepada rakyat kerana kita tidak dapat berkompromi berkaitan dengan isu keselamatan. Dan di sini peranan semua pihak termasuk para pengguna
dan juga kerajaan berganding bahu untuk memastikan aset jalan kita diselenggara dan dapat digunakan oleh orang awam. Datuk Zahrul Hakim Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Datuk berkongsi dari awal tadi sehingga ke saat ini untuk segmen kita isu jalan raya di Malaysia. Sampai bila ianya ditentukan oleh kita semua, haruslah digembling usaha bersama. Itulah dia. Rakyat dan juga KKR harus menggembling tenaga bersama-sama. Kita pantau sama-sama, kita buat aduan sama-sama dan kita selenggara bersama-sama. InsyaAllah.